Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli. Dalam Buletin Awal ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebentar tadi. Anwar yang juga Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat berkata, beliau dilaporkan telah mempersembahkan keterangan lengkap mengenai bilangan majoriti ahli parlimen yang didakwa menyokongnya sebagaimana dinyatakan ketika sidang medianya pada 23 September lalu. Bagi membincangkan apakah perkara seterusnya yang berkemungkinan berlaku dalam arena politik tanah air negara yang semakin panas ini, kita bersama dengan penganalisis politik Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selepas Datuk Seri Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong, apa yang kita boleh jangkakan akan berlaku, Prof? Saya rasa paling terkini lah kita akan kena tunggulah kenyataan rasmi daripada pihak istana berkenaan dengan perjumpaan ini kan. Kerana kita juga ingin tahu bahawa sama ada pihak istana bersetuju dengan usul yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk yang mana kita tahu dakwaan mengatakan beliau mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan yang baru. Jadi dalam konteks ini saya rasa pihak istana perlukan penelitian kepada usul yang dibawa dan saya rasa juga di pihak Datuk Seri Anwar tidak akan membuat kenyataan rasmi setakat ini. Hanya menunggu respon ataupun reaksi daripada istana untuk tindakan selanjutnya lah. Dan mungkin seterusnya akan diterangkanlah proses-proses seterusnya yang harus dilaksanakan untuk menentukan sama ada kerajaan baru dapat dibentuk atau tidak. Prof, adakah kemungkinan Yang di-Pertuan Agong akan memanggil kesemua ahli parlimen sekali lagi seperti yang berlaku pada krisis politik Februari lepas, Prof? Saya melihat dia ada kemungkinan walaupun sebenarnya kalau merasakan pelbagai persekutuan cara yang paling ideal paling baik yang mengikut perlembagaan adalah perlu membawa usul ini sebenarnya ke parlimen dan adakan undi tidak percaya kepada kepimpinan Perdana Menteri tapi berdasarkan beberapa insiden sebelum inilah kita lihat bahawa apa yang berlaku pada Februari yang lalu dan juga pertukaran kerajaan di Perak, Kedah dan juga di Johor maksudnya ada perjumpaan di antara Sultan dan juga Yang di-Pertuan Agong dengan ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam konteks ini saya rasa ini disebut sebagai by convention maksudnya ini akan mungkin berlaku sekali lagi sebab kalau SD yang dikemukakan ataupun akta bersumpah yang dikemukakan memerlukan memerlukan pembuktian oleh yang menandatangani SD tersebut jadi untuk mendapat kepastian itu kemungkinan pihak istana Yang di-Pertuan Agong juga akan memanggil semula ahli parlimen untuk mendengar pandangan seorang demi seorang lah menyatakan sama ada mereka menukar sokongan kali ini kepada Datuk Seri Anwar. Jadi saya rasa proses itu mungkin akan berlaku berdasarkan konvensyen yang pernah berlaku sebelum inilah. Baik, Prof. Sejauh mana surat akuan atau dokumen yang dikemukakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu akan dinilai oleh Yang di-Pertuan Agong? Ya, saya rasa dia perlu menilai dengan teliti sebab akun bersumpah itu satu yang ada implikasi undang-undang legal Jadi dalam konteks ini siapa yang menandatangani SD tersebut perlu mengesahkan bahawa mereka sebenar yang menandatangani SD tersebut dan bukannya satu penipuan ataupun tanda tangan yang ditandatangani oleh orang pihak lain dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini pertemuan semuka perlu diadakan untuk mendapat kepastian bahawa daripada ahli parlimen bahawa mereka yang menandatangani SD ini dan mereka bersetuju bahawa mereka ingin menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Dalam proses ini memerlukan satu sesi khas seperti mana kita lihat yang sebelum ini pada Februari lalu dan kemungkinan sesi yang seterusnya akan diadakan juga untuk menentukan bahawa SD tersebut ada sah dan boleh diterima sebagai satu bentuk legal undang-undang dan diterima dalam bentuk untuk menentukan kepada perubahan kerajaan yang mungkin akan berlaku pada masa terdekat ini. Baik, Prof, apa yang akan terjadi kepada Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Saya rasa Kerajaan Perikatan Nasional akan
terus kan berterusan kan. Kalau kita lihat bahawa perubahan kerajaan yang berlaku pada Februari lalu adalah kerana tidak ada kerajaan kan. Jadi terpaksa proses ini dilaksanakan dalam agak tergesa-gesa dalam seminggu tersebut kan, yang mana kita tidak ada kerajaan ketika itu kan. Tapi dalam konteks sekarang ni kita punya kerajaan kan, Perikatan Nasional kan, dan perlu diingati juga kan, diingatkan juga kan bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memecat, dia boleh melantik kan, tapi tidak boleh memecat Perdana Menteri kan. Tapi masih lagi saya bercakap dalam konteks by convention bahawa sebelum ini pernah berlaku bahawa ataupun ketua menteri ataupun menteri besar dipujuk untuk meletakkan jawatan selepas perjumpaan yang dilakukan dengan pihak istana dan juga pihak pengubah dasar ataupun ahli parlimen dan juga ahli adun ya. Jadi dalam konteks ini saya rasa Perikatan Nasional akan berterusan sehinggalah proses terusnya berjalanlah, yang mana mereka ni dipanggil oleh pihak istana dan ditemu buat seorang demi seorang kan, dan seterusnya ada proses persuasion lah, maksudnya pemujukan untuk mungkin Perdana Menteri melepaskan jawatan digantikan dengan Datuk Seri Anwar lah. Tapi ini saya rasa terlalu awal untuk proses ini berlaku, dan saya rasakan proses seterusnya akan berlaku dalam masa terdekat lah, sekiranya usul yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar itu diterima oleh pihak istana dan pelaksanaan untuk membuktikan SD itu berjalan. Jadi dalam konteks ini saya rasa hari ini bukan hari penentunya. Mungkin ada beberapa hari lagi seterusnya akan jadi penentu kepada keputusan yang berlaku pada hari inilah. Prof, bagaimana Prof melihat dari segi sentimen rakyat mengenai perkembangan politik tanah air ini ketika mana negara kita ni masih lagi dilanda dengan gelombang ketiga COVID-19 ketika ini? Ya, ada berbagai reaksi sebenarnya kalau kita tinjau di kalangan rakyat. Ada rakyat melihat bahawa perlu perubahan kerajaan, khususnya yang menyokong pembangkang sekarang ni misalnya, ataupun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Dan masih ada sudah tentulah yang menyokong kepimpinan Tan Sri Mulyani Yassin mahukan beliau kekal kan, kerana imej beliau tu agak positif sekarang ni dengan ada populariti di pihak beliau tersebut kan. Tapi ada juga merasakan bahawa kerajaan yang dipimpin beliau tu agak tipis kan dengan majoriti kan, dan ini juga disuarakan oleh di kalangan kepimpinan dalam kerajaan juga UMNO misalnya dan parti gabungan yang lain kan. Jadi dalam konteks ini ada permintaan supaya mungkin perubahan kerajaan itu terpaksa dilakukan kan. Tapi dalam masa sama rakyat juga ada yang sudah bosan kan dengan perubahan keadaan tidak stabil perebutan kuasa ini yang berlaku di Malaysia walaupun mungkin ini perkara yang harus berlaku, tapi di kalangan rakyat mungkin melihat bahawa perkara ini sebagai satu distraction kan kepada mereka sebab perkara yang harus diberi tumpuan seperti yang disebutkan tadi lah COVID-19 kan, macam mana nak menangani isu COVID-19 dan juga isu ekonomi yang sedang meruncing sekarang ini. Jadi tumpuan kerajaan dilihat banyak memberi fokus pada isu berkaitan peralihan kerajaan berbanding dengan isu untuk menyelesaikan hal-hal rakyat. Jadi dalam konteks ini ada pihak di kalangan rakyat yang agak bimbang dan bosan dengan keadaan ini. Tapi bagaimanapun kita boleh katakan bahawa suara rakyat itu berpecah lah sekarang ni. Melihat ada keperluan perubahan kerajaan, ada yang menolak, tapi dalam sama ada yang merasakan bahawa tumpuan kerajaan harus kepada isu-isu lain yang rakyat sifatnya daripada isu menyelesaikan dalam konteks pembentukan kerajaan yang barulah. Prof, sekiranya gerakan ini tidak berjaya, apa agaknya implikasi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri? Saya rasa dia akan berkesan kan kepada Datuk Seri Anwar kan, kerana ini percubaan dia yang terbaru lah kan. Beliau telah mencuba beberapa kali banyak kali untuk menjadi Perdana Menteri dan mendapat tentangan dan halangan dan sebagainya Dan sekarang ni adalah masa yang beliau rasakan beliau terbaik kan. Sebelum ni walaupun dia dijanjikan jawatan Perdana Menteri tapi dia gagal kan. Tapi kali ini adalah percubaan yang terbaik untuk mendapat semula kuasa lah kan. Dan saya rasa beliau ada penyokongnya dan sebagainya dan karier politiknya akan berterusan kan. Cuma imej beliau di kalangan rakyat itu mungkin akan agak negatif lah sebab perjumpaan kali ini juga gagal menyebabkan ada mungkin stigma lah di kalangan rakyat bahawa mungkin Datuk Seri Anwar tidak lagi berpeluang lah sampai bila-bila jadi Perdana Menteri Tapi memikirkan keadaan beliau sebagai seorang career politician kan, beliau akan survive bagi saya dalam tempoh masa yang panjang kerana kalau kita lihat daripada cara beliau berpolitik daripada peringkat awal sampai sekarang, beliau adalah seorang survival untuk berhadapi pelbagai bentuk rintangan lah. Jadi dalam konteks ini
untuk mengedepikan ataupun disregard beliau sebagai seorang pimpin utama Malaysia tu tidak boleh kita tepikan begitu saja. Maksudnya beliau masih lagi ada jalan, ada avenue yang beliau boleh gunakan untuk menaikkan diri beliau semula lah. Jadi dalam konteks ini hanyalah satu percubaan beliau terbaru untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Kalau gagal kali ini, saya rasa mungkin beliau akan mencuba cara lain melalui pilihan raya dan sebagainya lah. Jadi itu bentuk karier politician yang ada pada diri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik Prof, ini adalah soalan terakhir. Adakah segala kemungkinan yang berlaku akan menjurus kepada PRU 15, Prof? Saya nampak ke arah itu. Cuma isu ini sekarang PRU 15 ini mungkin sama ada masa dekat ataupun masa akan panjang lagi. Sebab mandatnya hanya kita tahu mandat sehingga tahun 2023. Jadi ada lagi tempoh yang boleh dicari jalan penyelesaian pada isu-isu yang menjadi kemulut pada politik Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya rasa pilihan raya dalam keadaan sekarang ni tidak sesuai. Kita ada COVID-19, kita ada masalah ekonomi dan sebagainya. Politik juga kita ada masalah. Jadi dalam konteks ini, jalan penyelesaian ini perlu dicari dulu sebelum kita pergi menghambat ke PRU ke-15. Jadi dalam konteks ini, saya rasa PRU itu, pilihan raya adalah jalan terakhir. Sekiranya tidak ada jalan-jalan lain untuk menyelesaikan masalah yang hadapi dari segi politik Malaysia kali ini, baru kita pergi ke jalan PRU. Tapi kalau biasanya dalam politik ini, mesti ada jalan penyelesaian, kompromi. Dan yang terbaiknya kita mempunyai Yang Dipertuan Agong yang bijaksana boleh memikirkan cara terbaiklah untuk jadi mungkin orang tengah menyelesaikan kemelut politik ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa saya masih yakinlah ada option lain ataupun cara lain untuk menyelesaikan isu ini berbanding kita pergi ke jalan PRU di masa COVID-19 ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa PRU, of course, apa yang berlaku ini akan menjurus kepada PRU 15, tapi tempohnya saya rasa bukan tahun ini dan kemungkinan juga mungkin bukan tahun depan. Saya rasa mungkin selepas lagi mungkin setahun atau 2 tahun lagi sekiranya kita berjaya menyelesaikan isu politik dan juga khususnya berkaitan dengan isu COVID-19 dululah, baru kita boleh mengadakan pilihan raya umum pada masa akan datang.